Ya, itu amanat daripada Yang Berhormat Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Datuk Seri Panglima Taun Pelena Anwar Haji Musa berkenaan sambutan ulang tahun Hari RTM yang ke-76. RTM selaku badan penyiaran yang mengungguli ataupun antara yang menerajui siaran di Malaysia ini, kita nak berkongsi pada anda hampir 76 tahun ini ada banyak sebenarnya program yang kita melaksanakan untuk memastikan agar anda semua sentiasa terjaga, terjamin dari sudut keselamatannya. Jadi sekarang ini kita nak berikan lebih fokus terhadap satu pasukan ini dipanggil pasukan tindak balas dan kecemasan pertahanan awam ataupun nama pendek ini dipanggil sebagai SIDET. Daripada tadi kita kongsi bercerita pagi kan pelancaran perkongsian tentang SIDET daripada negeri-negeri yang kami bawakan. Jadi hari ini kita nak kongsilah apa itu SIDET sebenarnya. Betul tu. Jadi kita cukup berbesar hati pada pagi ini di studio bersama dengan yang berbahagia Datuk Haji Cik Roslan Cik Daud, Ketua Pengarah Penyiaran, dan juga Yang Amat Setia Tuan Aminur Rahim Mohammed, Ketua Pesuruhjaya Angkatan Pertahanan Awam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, saya rasa eloklah kalau kita cerita terlebih dahulu berkenaan dengan SIDET ni daripada Tuan Aminur Rahim terlebih dahulu ya. Datuk, kita beri peluang untuk tetamu kita pada pagi ini untuk berkongsi berkenaan mukadimah tentang SIDET. Silakan Tuan. Okey, alhamdulillah pertama sekali saya nak ucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-76 menunjukkan satu angka yang besar dan untuk pengetahuan seluruh rakyat Malaysia, SIDET ataupun Civil Defence Emergency Response Team ini asalnya kita tubuhkan start daripada 2006. 2006 ini merujuk kepada satu pasukan untuk bertindak balas berkaitan dengan perkara-perkara kecemasan. Jadi apabila kita mempunyai satu pasukan ataupun tim yang berada di tempat kejadian, dia akan dapat bertindak dengan lebih segera untuk menjaga keselamatan dan juga perkara-perkara yang kecemasan tersebut. Dan sepanjang tempoh berkenaan kita telah pun mempunyai beberapa kategori SIDET ini. Ya, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada RTM kerana bersama-sama untuk kita mewujudkan SIDET RTM, dan kami amat banggalah dapat bersama-sama dengan RTM ini. Dan 4 kategori SIDET ini adalah yang pertama berkaitan dengan kita panggil SIDET berkaitan dengan badan-badan kerajaan. Yang kedua badan-badan swasta, NGO, dan yang paling kita orang kata tekankan adalah SIDET Community. SIDET Community ini merujuk kepada semua mana-mana tempat ataupun komuniti yang kita lihat sangat penting untuk mempunyai latihan, kefahaman dan juga kemahiran-kemahiran perlu apabila berlaku kecemasan. Okey, itu mukadimah berkenaan SIDET ni lah. Okey, Datuk, mungkin Datuk boleh kongsikan berkenaan signifikan pemilihan 1 April ini sebagai tarikh pelancaran untuk pasukan SIDET RTM ini dan bagaimana impak manfaatnya kepada warga kerja RTM, Datuk? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan salam sejahtera. Tahun sekali pemilihan 1 April sempena Hari RTM ke-76 lah. Kita ada pembaharuan sikit lah berbanding dengan tahun-tahun yang lalu. Yang mana sebelum ini saya dah lama dengan APM ni sejak tahun 2009. Bermula dengan pangkat Major. Kemudian membantu APM lah. Masa tu di Pejabat Ketua Pengarah Tanah dan Galian. So saya datang dekat RTM ni dan kita fikir apabila berlaku sesuatu bencana perlu ada satu kolaborasi ataupun kerjasama yang strategik dengan APM lah. Susulan daripada itu ada mesyuarat jawatankuasa bencana di peringkat KECOM yang mana dinyatakan bahawa keperluan RTM untuk melaporkan berita-berita berkenaan bencana yang berlaku secara cepat, tepat dan sahih. Maksud kolaborasi dengan jabatan-jabatan atau agensi-agensi kerajaan yang lain perlu ada. Dalam konteks ini saya melihat Angkatan Pertahanan Awam adalah merupakan agensi yang ke depan untuk membantu menyelamat mangsa-mangsa bencana. Jadi dengan itu saya mengambil inisiatif ini menyahut seruan daripada
Menteri Menkom untuk kolaborasi dengan APM. Jadi maklumat apabila pegawai-pegawai kita dilantik dalam SIDET ini, pegawai bersekutu kita akan bersama-sama dengan APM menggunakan aset-aset yang ada di APM bersama-sama di lokasi kejadian dan kita melaporkan. APM bertugas untuk buat search and rescue dan kita akan melapor maklumat yang tepat daripada lapangan. Itu dia punya objektif utama. Jadi kita dapat tengok di kawasan tersebut, kita lapor cantiklah sebab kita ada bersama-sama dengan APM. Itu matlamat yang besar supaya kita dapat menyahut suruhan daripada Menkom kita, iaitu mesti maklumat cepat, tepat, disebarkan kepada publik dan sahih. Kita punya tagline kita lah, berita yang sahih. Ini adalah satu inisiatif yang amat signifikan dengan situasi sekarang ini, dengan keragaman cuaca yang sentiasa berlaku yang tidak menentu, dengan kehadiran disusuli dengan kehadiran bencana yang kita tidak tahu bila. Jadi dengan penubuhan SIDET RTM ini akan memudahkan lagi segala perkongsian maklumat dan orang awam boleh menjadi ataupun menjadikan RTM sebagai satu sumber rujukan untuk mendapat informasi terkini. Jadi Tuan Amin, apakah antara keperluan ataupun ciri-ciri yang dicari oleh PIPM untuk melantik pegawai-pegawai RTM ini di bawah SIDET? Okey. Sudah sebenarnya APM ini memang mengharapkan penglibatan semua rakyat Malaysia sebenarnya. Namun untuk kita berikan kepercayaan ataupun memberikan sesuatu tanggungjawab, kita akan melihat bagaimana sumbangan ataupun komitmen yang boleh diberikan oleh mana-mana anggota, tak kisah sama ada secara individu ataupun secara berkumpulan. Seperti mana yang kita faham, Datuk tadi pun ada menyatakan berkaitan dengan perkaitan antara APM dan RTM. Kita sebenarnya ada sistem amaran awal oleh agensi-agensi tertentu. Namun penyampaian kepada orang awam itu agak masih perlukan penambahbaikan. Dan kerjasama seperti ini dengan RTM saya sangat alu-alukan. Ataupun kita tahu mana-mana individu pun apabila berlaku sesuatu bencana, kita perlukan maklumat yang pantas, dan RTM adalah orang kata organisasi ataupun pihak yang sangat berkenaan. Badan penyiar lah. Badan penyiar yang kita harap bekerjasama dengan lebih rapat. Sebab GPS dia mempunyai satu sistem amaran awal. Apabila berlaku kenaikan air di satu-satu tempat yang memungkinkan berlakunya banjir, penyampaian kepada orang awam itu kami kalau lakukan secara manual agak perlahan. Jadi apabila kita bekerjasama dengan RTM ini, kita dapat je maklumat itu dan kita boleh bersama-sama dengan RTM untuk menyebarluaskan sebagai satu amaran, sebagai satu tindakan awal supaya masyarakat kita berjaga-jaga dan kalau perlu untuk bergerak keluar, maka mereka boleh bergerak keluar. Jadi ini signifikannya RTM dan APM. Dan kita lihat juga bagaimana misi-misi yang telah dilaksanakan oleh pasukan SIDET sebelum ini, ia memperlihatkan satu kadar kebesaran yang sangat tinggi kepada masyarakat. Dan kita sedia maklum juga hari ini pelancaran pasukan SIDET RTM ini turut dilaksanakan di seluruh negara, di peringkat negeri-negeri. Jadi bagaimana Tuan Datuk melihat bagaimana dari segi kapasiti keanggotaan SIDET di peringkat senegara secara keseluruhannya? Saya memang terharulah apabila komitmen seperti ini diberikan kepada APM, dan kita memang mengalu-alukan. Namun seperkara yang kita perlu berikan penekanan adalah latihan asas. Apabila kita berada di kawasan bencana ataupun musibah, perkara-perkara yang melibatkan orang kata keselamatan ini perlu diutamakan. Dan kita bukan sahaja memerlukan bilangan, tetapi juga kita memerlukan kualiti. Saya sangat mengalu-alukan penglibatan mana-mana pihak, terutamanya RTM, supaya berada di kawasan kecemasan dan juga berada di tempat-tempat yang boleh membantu anggota kami, terutama dalam menyebarkan maklumat kepada orang awam supaya mereka dapat mengelak ataupun mengurangkan risiko di situ. Kalau katakan mereka ada di kawasan A, mungkin ada keperluan untuk orang awam mengelak ke kawasan itu daripada masuk ke kawasan itu supaya dia tidak menimbulkan lagi kesesakan ataupun orang kata kacau ganggu di situlah. Jadi apabila katakan contoh kita dalam traffic jam, kan kita tahu kawasan itu akan berlaku kesesakan. Kalau kita dapat maklumat awal, kita akan mengelak kawasan itu
supaya dia tidak tambah lagi. Begitu juga kawasan-kawasan musibah. Apabila kita tahu kawasan itu berlaku musibah, dengan adanya RTM, dengan adanya penyiaran yang baik, maka orang awam dapat dimaklumkan dengan lebih awal. Jadi untuk kita mengetahui yang lebih lanjut berkenaan bencana ini, bila kadang-kadang keadaan ini tidak disangka-sangka, unprecedented, dia berlaku contoh banjir di Lembah Kelang dan sebagainya. Jadi apa aspirasi yang mungkin Datuk Ruslan boleh kongsikan penyediaan warga RTM ini ke arah tersebut? Kita ni bukannya pegawai Met Malaysia, kita media, Datuk. Mungkin orang kata ilmu kita dalam bidang itu sedikit terjejas sebab itu bukan adalah kerja hakiki kita. Jadi penyediaan warga RTM ke arah itu untuk memberikan satu laporan yang lengkap untuk maklumat mereka yang sedang menonton. Okey. Tadi disebutkan oleh KPJ tadi, Ketua Pesuruhjaya APM tadi, bahawa pegawai-pegawai yang dilantik ini perlu ada latihan asas lah. Tidak seperti yang regular, tapi latihan asas itu kena ada. Macam saya dulu, saya pergi latihan radio dan sebagainya. So latihan-latihan asas ni perlu dilalui oleh pegawai-pegawai yang dilantik sebagai pegawai bersekutu Angkatan Pertahanan Awam untuk melengkapkan diri mereka bersama-sama apabila kita bersama-sama dengan pegawai APM yang regular di lapangan nanti. Kita tahu bahawa bukan APM saja yang berkolaborasi untuk mendapat maklumat dan menyalurkan maklumat kepada publik, supaya kita dapat publik itu dapat bertindak untuk keluar daripada kawasan ataupun buat evakuasi daripada kawasan-kawasan bencana tersebut. Jadi dia banyak agensi yang terlibat. Yang pertama, kalau banjir, dia melibatkan JPS, Jabatan Pengairan dan Saliran. Maklumat disebut tadi iaitu early warning telah pun dipasang kalau di kawasan di bawah pentadbiran Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dah ada pun. Kalau di luar sana pun di Hulu Langat memang ada, di Empangan dah dipasang alat-alat untuk memberi amaran awal supaya penduduk boleh berpindah apabila berlaku banjir. Yang kedua ialah agensi-agensi lain juga terlibat seperti komunikasi. Di KCOM kita ada satu jawatankuasa yang mana menguruskan maklumat semua. Dikumpulkan maklumat semua dan akan disebarkan kepada publik. Bila disebar maklumat itu disalurkan tu, termasuk yang disebar kepada RTM. RTM akan siarkan. Kita siarnya. Maklumat mesti daripada agensi ataupun otoriti yang pihak jabatan yang berotoriti untuk mengeluarkan maklumat tersebut. Kita tidak boleh ambil maklumat daripada agensi yang tidak berotoriti. Nanti masalah kita sebar maklumat, kita siarkan maklumat itu tidak betul. That's why kita mesti berkolaborasi dengan agensi yang berotoriti. Dalam konteks maklumat banjir, mesti dengan JPS. Kalau bencana, mungkin dengan bencana tanah runtuh dan sebagainya, mungkin dengan pihak berkuasa tempatan, Jabatan Mineral dan Geoscience yang tahu risiko kawasan-kawasan yang mungkin ada tendensi apabila berlaku rainfall yang tinggi, intensity rainfall yang tinggi, maka dia boleh bagi amaran kawasan ini mungkin akan berlaku tanah runtuh disebabkan oleh dia punya larian air permukaan, underground, dia punya groundwater yang ni akan menyebabkan dia punya pergerakan tanah. Di samping itu, kita berkolaborasi juga dengan APM ini adalah apabila kita nak dapat maklumat itu. Maklumat yang di lapangan betul-betul. Di samping maklumat yang disalurkan melalui agensi-agensi yang berotoriti tersebut. Banyak dia punya kolaborasi dengan agensi ini akan memberi maklumat yang tepat kepada kita dan RTM akan bertindak untuk menyebarkan, memaklumkan seawal yang mungkin kepada publik, kepada rakyat supaya dia dapat bertindak sama ada dia nak keluar daripada kawasan tersebut. Kalau tidak, tak sempat. Kalau banjir, dalam masa setengah jam pun dah naik. Kalau kita tengok Hulu Langat, last year macam mana. Walaupun warning telah diberi, di Empangan tu ada. Tapi radius dia punya amaran tu tidak sampai. Dia mungkin dah 1 kilometer. Yang kat bawah tu air akan turun daripada hulu ke hilir. Dan dia punya speed air apabila hujan dia campur dengan
air yang dikeluarkan daripada empangan, kalau tak lepas mungkin pecah empangan. So dia lepaskan air, maka bercampur dengan air hujan yang berkeamatan yang tinggi, maka dia punya speed air itu akan laju, orang di hilir tak sempat nak berpindah. Jika kita tidak memaklumkan melalui radio dan TV kita dengan cepat. Nah, ini peranan RTM. Peranan yang besar. Kalau kita bagi tahu awal, dia boleh berpindah awal. So at least nyawa dapat diselamatkan. Harta benda mungkin susah sikit tengah kelang kabut. Itu kita punya peranan besar yang perlu dimainkan oleh RTM. Itu aspirasi dan juga peranan yang cukup besar yang perlu dimainkan oleh RTM, khususnya dengan kolaborasi yang telah dilaksanakan ini. Pastinya akan meningkatkan lagi kredibiliti RTM sebagai penyampai ataupun penyiar media yang cukup relevan dan juga terus menyampaikan informasi-informasi penting dengan sahih dan juga dengan pantas. Dato', mungkin dalam ruang masa yang ada ini, sebelum kita ke acara pemakaian pangkat selepas ini, pastinya ada harapan yang ingin disahirkan kepada seluruh keluarga Malaysia, khususnya yang berkaitan dengan sidang ini. Okey, terima kasih Menawar. Sebenarnya dalam dekad platinum APM sebenarnya dia menyambut ulang tahun yang ke-70 pada 24 Mac yang lepas, dan dia merupakan dekad platinum. Dan APM sedang mengkaji dan juga kita akan angkat untuk satu kelulusan menubuhkan satu lagi kita panggil CDA, Civil Defence Auxiliary. Maknanya di sini bukan sahaja merujuk kepada emergency response team. Kita tahu ada banyak NGO, badan-badan kerajaan, contoh macam kata Datuk tadi GPS dan sebagainya, mempunyai kepakaran. Jadi kita letakkan ataupun harapan yang tinggi kepada orang awam untuk bekerjasama dengan APM, bukan sahaja semasa emergency, tetapi juga semasa sebelum berlaku apa-apa musibah dan juga selepas. Sebagai contoh, kalau katakanlah kita ada pakar-pakar cerun macam Datuk kata tadi, ada pakar-pakar yang melibatkan kenaikan air, marine dan sebagainya, kalaulah mereka dapat bekerjasama dengan kita, maka tindakan awal akan dapat kita lakukan dengan lebih baik. InsyaAllah kita dapat sama-sama saksikan bagaimana fungsi perhubungan SEA dan RTM ini akan membuahkan hasil selepas ini. Semoga selepas ini perkongsian kita di permulaan siaran juga akan lebih menyebut berkenaan peranan SEA dan RTM ni. Datuk Amir dan juga Datuk Roslan, terima kasih sama kita hari ini. Kita nak jemput kedua-duanya ke sana untuk menyempurnakan beberapa lagi sesi penyampaian pangkat dan juga cenderamata. Betul tu. Ini merupakan satu atau cara pentinglah untuk kita gambarkan kepada anda sebagai satu simbolik. Watika, sila. Jom kita jemput. Jadi, sebagai tanda perubahan Saida, komuniti keluarga Malaysia, kita mempersilakan Yang Amat Setia Datuk Aminur Rahim bin Mohamed, Ketua Pesuruhjaya APM dan juga Ketua Pengarah Penyiaran RTM Datuk Haji Cik Roslan Cik Daud untuk menyempurnakan majlis dengan penyerahan sijil pendaftaran penubuhan Saida RTM. Terima kasih, Pak. Seterusnya, dengan penubuhan Saida RTM ini, kita akan susuli dengan pemakaian pangkat dan penyampaian watikah pelantikan pegawai bersekutu Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Dijemput penerima pertama, Encik Abdullah bin Daud, ditauliahkan dengan pangkat Kolonel Bersekutu Pertahanan Awam. Tahniah. Tengok gambar. Tahniah. Seterusnya dijemput Encik Fatil Hidayat Datuk Syekh Ghazali, ditauliahkan dengan pangkat Major Bersekutu Pertahanan Awam. Tahniah.
Seterusnya dijemput Encik Toh Swee Ming ditauliahkan dengan pangkat Major Bersekutu Pertahanan Awam. Ceritanya. Tahniah. Seterusnya dijemput Puan Nur Aiza Farina binti Adam dengan ditauliahkan pangkat Kapten Bersekutu Pertahanan Awam. Ceritanya. Tahniah. Dan dijemput Puan Margaret Gambang ditauliahkan dengan pangkat Kapten Bersekutu Pertahanan Awam. Tahniah. Ceritanya. Tahniah atas pelantikan semua pegawai bersekutu daripada Jabatan Penyiaran Malaysia dan selaku ahli penubuhan Zaidat RTM, dan terima kasih juga kami zahirkan kepada Yang Amat Setia Datuk Aminur Rahim bin Mohamad, Ketua Pesuruhjaya APM dan juga Ketua Pengarah Penyiaran RTM Datuk Haji Cik Roslan Cik Daud. Dan seterusnya, seperti yang kita sedia maklum, bagi pelancaran pasukan Zaidat RTM ini turut dilaksanakan bukan sahaja di Angkasa Puri, malah juga di peringkat negeri-negeri. Jadi ayo bersama-sama kita saksikan berkenaan pelancaran pasukan Zaidat RTM yang berlangsung di negeri Sabah.